Yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Yang berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Joaquim Gunsalam, Timbalan Ketua Menteri Sabah, merangkap pemangku Presiden Parti Bersatu Sabah. Yang berhormat Menteri-Menteri Kabinet Sabah. Yang berhormat dan yang berbahagia Presiden-Presiden Parti Komponen Gabungan Rakyat Sabah dan Pakatan Harapan, ahli-ahli yang berhormat, rakan-rakan media, datuk-datuk, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera, salam Sabah Maju Jaya dan salam Malaysia Madani. Yang amat berhormat Datuk Seri dan sidang hadirin sekalian, saya mengucapkan selamat datang ke majlis perjumpaan khas yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji J. Haji Nur, Ketua Menteri Sabah bersama ahli-ahli yang berhormat kerajaan. Bagi memberkati majlis kita pada petang ini, marilah kita bersama-sama mendadah tangan dan mengaminkan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz Awan Juri Awang Tahir, Timbalan Pengarah Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Allahumma amin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas sami'ul 'alim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan yang menguasai langit dan bumi serta memiliki sifat-sifat kemuliaan, izinkan kami merafakkan kesyukuran kerana dapat hadir berkumpul di majlis perjumpaan yang amat berhormat Ketua Menteri Sabah bersama ahli-ahli yang berhormat negeri. Lantaran itu kami sedar dan pasrah betapa hari ini bukan hanya berkumpul atas nama majlis perjumpaan, tetapi adalah mencari titik pertemuan dan kesepakatan dalam memperkasakan hala tuju perjuangan membina anak bangsa dan tanah air. Lantaran itu, ya Allah, Engkau bekalkanlah para pemimpin kami, anggota yang sehat lagi kuat, minda yang cerdas lagi terbuka, jiwa yang tenang lagi luhur, semangat kental yang kuat lagi muafakat. Teguhkan nawaitu dan langkah perjuangan mereka agar tidak akan goyah dan mudah berputus asa meskipun badai ujian melanda dari segenap penjuru. Anugerahkan mereka dengan hikmah dan bijaksana. Semoga dengannya mereka mampu mendepani cabaran dan merapatkan saf penyatuan ummah dalam mengangkat martabat diri, agama, bangsa, negeri dan negara. Akhir sekali, ya Allah, sekarang rahmah dan sejambak berkah buat mereka yang bertukus lumus menjayakan majlis ini, khususnya buat hamba-Mu yang amat kami kasihi, yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji J. bin Haji Nur, Ketua Menteri Sabah, serta seluruh saf pimpinan. Berikanlah kemenangan yang mutlak agar mereka dapat kembali menerajui negeri Sabah yang tercinta ini dengan cemerlang hingga menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Ustaz Awan Juri di atas pimpinan bacaan doa itu tadi. Yang amat berhormat Datuk Seri dan sidang hadirin yang sekalian, tibalah kita ke acara yang dinantikan. Bersama-samalah kita mendengar pengumuman khas
oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur, Ketua Menteri Sabah. Majlis dengan penuh hormat dan takzimnya mempersilakan Yang Amat Berhormat Datuk Seri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Presiden daripada Gabungan Rakyat Sabah yang terdiri daripada Yang Berhormat Datuk Seri Panglima Dr. Joachim Gunsalam, PBS. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Panglima Pandikar Amin Haji Mulia daripada USNO. Yang berbahagia Tan Sri Datuk Seri Panglima Anifah Aman, PCS. Yang berbahagia Datuk Chin Supin, LDP. Juga yang berbahagia Tan Sri Liu Yunfa, Parti Harapan Sabah. Juga saya ingin mengalu-alukan kehadiran rakan-rakan daripada APCO, Presidennya, Yang Berhormat Datuk Iwan Benedik, dan juga Yang Berhormat Datuk Pong Zinze, Pengerusi DAP Sabah. Rakan-rakan menteri-menteri, ahli-ahli yang berhormat, tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati sekalian. Mungkin hari ini ataupun petang ini adalah satu peristiwa ataupun majlis yang dinanti-nanti selama ini oleh bukan saja reporter yang ada di depan kita ini, tetapi juga oleh seluruh rakyat Sabah, yaitu menunggu pengumuman yang akan saya buat sekarang ini. Tuan-tuan dan puan-puan, memandangkan tempoh 5 tahun Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 akan berakhir, saya telah menghadap Tuan Yang Terutama Tun, Datuk Seri Panglima Dr. Musa bin Haji Aman yang di-Pertua Negeri Sabah pada pagi ini untuk menasihatkan pembubaran Dewan Undangan Negeri. Dengan perkenan Tuan Yang Terutama Tun, Dewan Undangan Negeri Sabah ke-16 akan dibubarkan berkuat kuasa pada hari ini. Yaitu hari Isnin 6 Oktober 2025. Ini memberi laluan kepada pilihan raya negeri Sabah yang ke-17 dan memberi kuasa kepada rakyat Sabah menggunakan hak demokrasi mereka untuk menentukan siapa yang akan memimpin mereka. Keputusan ini mencerminkan komitmen kami terhadap demokrasi dan proses perlembagaan. Sepanjang 5 tahun yang lalu, kita telah bekerja dengan gigih, dengan bersungguh-sungguh untuk membawa perubahan dan pertumbuhan ekonomi yang bermakna kepada negeri dan rakyatnya. Melalui Pelan Pembangunan Hala Tuju Sabah Maju Jaya yang holistik dan inklusif, kami telah menetapkan Sabah pada landasan transformasi yang jelas sejak menerajui negeri ini pada bulan September tahun 2020. Berpandukan 3 tonggak utamanya. Pertama, pertanian, sektor industri dan pelancongan. Kedua, modal insan dan kesejahteraan rakyat. Dan ketiga,
jaringan infrastruktur, dan kelestarian hijau. Plan Hala 7 ini telah mencapai kemajuan yang sebenarnya. Kami mengambil langkah berani dan bertanggung jawab untuk menangani isu lama yang diwarisi, terutamanya berkaitan bekalan air dan elektrik, serta infrastruktur yang kritikal. Tindakan konkret dan beberapa proyek besar sedang dilaksanakan untuk menyelesaikan cabaran yang diwarisi ini, yang telah membebankan rakyat sejak sekian lama. Beberapa inisiatif telah disiapkan, sementara sebahagian yang lain sedang berjalan untuk disiapkan. Dalam tempoh ini, Sabah telah mengukuhkan ekonominya, menarik pelaburan baru untuk mewujudkan lebih banyak peluang pekerjaan, meluaskan bantuan pendidikan, dan meningkatkan kesejahteraan sosial semua lapisan masyarakat. Pencapaian ini adalah hasil kepercayaan, sokongan, dan visi bersama rakyat untuk Sabah yang lebih baik. Namun, kerja kita belum selesai. Cabaran baharu menuntut penyelesaian yang berani, dan kita bersedia membawa Sabah ke lembaran seterusnya. Dengan pembubaran ini, kami memohon mandat baru daripada rakyat untuk meneruskan usaha yang telah kami mulakan, yaitu membina Sabah yang lebih kukuh, lebih makmur, dan bersatu untuk semua. Besar harapan saya agar keputusan pilihan raya kelak akan mengukuhkan suara rakyat, menjaga kestabilan dan keselamatan, serta memastikan kemajuan berterusan untuk Sabah yang tercinta. Marilah kita bersama-sama maju ke hadapan dengan penuh keyakinan dan tujuan. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Apa yang perlu diumumkan sudah diumumkan. Segala bentuk pertanyaan rakan-rakan di luar sana sudah pun terjawab. Penggal Kerajaan Sabah dan Dewan Undangan Negeri Sabah yang ada pada hari ini telah rasmi dibubarkan. Bersamalah kita berdoa agar proses demokrasi yang bakal dilaksanakan selepas ini berjalan dengan lancar dan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang paling utama, Allah memakbulkan setiap doa kita untuk mempertahankan Kerajaan Sabah maju jaya yang ada pada hari ini di pilihan raya negeri ke-17. Dan yang amat berhormat Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur terus kekal mengemudi Kerajaan Sabah pada penggal yang akan datang. Hampir ujung sudah. Sebelum kita mengakhiri majlis ini, dijemput Yang Amat Berhormat Datuk Seri dan semua tetamu jemputan untuk menjamu jamuan yang telah disediakan di meja bawah. Tadi, sekejap tadi saya tidak ada sebut, minta maaf kepada Yang Berhormat Datuk Peter Galin, Timbalan Pengerusi PKR Negeri Sabah, Wakil. Ya. Ada pertanyaan media? Ya. Cek. Ya, kerjasama ini keputusan bersama dalam DRS untuk bekerjasama dengan PH di Sabah. Apa tu? Oh. Ya. Dengan SAPP, adakah kerjasama dengan mereka diteruskan dalam PRN? Kita telah mengadakan mesyuarat
dan STA SAPP telah memilih untuk mereka menggunakan logo mereka sendiri. Jadi keputusan kita dalam kepimpinan Majlis Presiden, mana-mana parti dalam GRS yang menggunakan logo tersendiri akan dengan sendirinya terkeluar daripada gabungan Raya Sabah. Datuk Seri, Datuk mau tanya, agihan kerusi dalam GRS dan PH mungkin sudah diputuskan dan sebagainya. Bagaimana dari segi jentera nanti, Datuk Seri? Adakah jentera GRS akan menyokong juga calon-calon PH dan sebagainya, Datuk? InsyaAllah agihan kursi ini akan dimuktamadkan dalam masa terdekat ini. Dan tentu sekali apabila kita bekerjasama dengan rakan kita, PH, GRS akan menyokong sepenuh-penuhnya rakan kita yang akan bertanding. Datuk Seri, bagaimana pula dengan kerjasama bersama dengan Barisan Nasional? Kita tidak ada sebut Barisan Nasional bekerjasama ini. Jadi tidak timbul lah. Datuk, soalan Datuk, sebelum ni ada PBS dengan STAR untuk menguatkan sokongan kepada KDMR dan sebagainya kan, Datuk. Mungkin bagaimana Datuk melihat ramuan elemen gabungan itu dan PBS mungkin boleh strong jugakah untuk memastikan memberi kemenangan kepada GRS? Ya, kita amat yakin PBS bersama-sama kita dan kita amat yakin kekuatan pengaruh PBS itu cukup kuat untuk membantu kita. Datuk Seri. PH dan ada mengatakan akan guna logo sendiri. They were considering. So apa keputusan ini? Apa itu? PBS? Enggak, PH. PH. Yes. Ini kita serahkan kepada PH. Saya tidak boleh bercakap bagi pihak PH di dalam forum ini. Sebab just now you mentioned kalau diorang guna logo sendiri mean they out of the gabungan, right? Ya, yang saya boleh sebut ialah GRS. Datuk Seri, selepas ini, Datuk Seri, sini. Mana? Datuk Seri, Fazli bernama. Datuk Seri, selepas ini memang prosedur dia kita akan ada kerajaan interim. Datuk Seri boleh terangkan sikit apa yang boleh atau tidak boleh dan prosedur kerajaan interim itu selepas ini. Ya, itu biasalah. Sehingga satu kerajaan baru dilantik ataupun ketua menteri baru, maka ketua menteri yang ada sekarang ini masih berfungsi sebagai caretaker chief minister. Datuk Seri, memandangkan Datuk Seri kata tadi SAPP dan STAR keluar, adakah akan berlaku clash? Adakah mereka akan langgar kawasan kerusi GRS? Ya. Kalau sudah di luar itu memang berlanggar lah itu. Datuk Seri, maksudnya sekarang ni GRS mengambil pendekatan terbuka ataupun bagaimana? Ataupun secara gentleman masing-masing ada hak untuk pada PRN ini? Mungkin itulah apakah keputusannya. Mereka keluar dia gunakan logo sendiri, tentu mereka akan meletakkan calon di mana mereka suka. Dan tentu sekali saya amat yakin kita akan juga berlawan dengan calon-calon daripada STAR dan SAPP. Datuk Seri, last soalan Datuk Seri melihat Datuk Asim. Asim. Ya, Datuk, bagaimana Datuk melihat nanti jika after election mungkin akan bekerjasama balik dengan STAR kah atau bagaimana dan SAPP? Saya ingat itu tidak timbul lah. Okey, satu soalan terakhir. Datuk Seri. Satu soalan terakhir. Ni. Saya punya kawan. Soalan terakhir. Datuk Seri. Sini dulu. There are 4 STAR members present here today. What are their status right now? STAR punya wakil rakyat. Yeah. Dia orang sudah nyatakan kepada saya, dia orang menyokong GRS. Datuk Seri, Mana? Datuk Seri nak tanya Sini dulu. Amir dari Syakab sabar. Keli nak Ya. tanya kenapa tarikh ini dipilih dan dianggap sesuai untuk bubar parlimen bubar DUN. Tak maaf.
Ya. Saya sudah mimpi teropong-teropong. Hari inilah paling sesuai kita bubarkan Dewan. InsyaAllah GRS PH akan menang. Ya. InsyaAllah. InsyaAllah. Kita mesti bersama-sama dengan rakan-rakan kita juga mengambil bahagian dalam pilihan raya ini. Ya. Ya. Ya, semua orang muda pun kita bagi. Ya. Ya, begini, untuk makluman, sekarang kerajaan negeri adalah kerajaan GRSPH. Hubungan baik kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan begitu baik, di mana tuntutan kita dalam MA 63 semasa PMX inilah kita mendapat 9 penurunan kuasa diberikan kepada negeri Sabah. Jadi ini menunjukkan bahawa hubungan yang baik itu kita perlu teruskan. Lagipun dalam kerajaan negeri adalah kerajaan GRSPH. Takkan kerjasama ini kita tidak teruskan. Kita mesti tahu bahawa hubungan negeri dengan persekutuan amat penting sekali untuk masa depan Sabah, untuk kemajuan Sabah. Kenapa kita harus gaduh dengan kerajaan persekutuan? Kerajaan kita juga. Di samping kita mementingkan, menuntut hak kita, mempertahankan hak negeri, kita juga harus menjaga kepentingan negara kita. Itu kepercayaan saya. Jangan kita jaga kepentingan negeri, kita robohkan kepentingan negara. Itu tidak betul. Okey. Ada lagi kan? Saya rasa itu saja sesi kita pada petang ini. Saya ucap banyak-banyak terima kasih kepada semua rakan-rakan media yang hadir bersama-sama pada petang ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Seterusnya saya menjemput yang amat terhormat dan ahli-ahli yang berhormat untuk turun ke bawah untuk jamuan makan.